Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah zahara ad-din mu'ayyan. Alhamdulillah zahara ad-din mu'ayyan bizuhuri Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dzalika fadlun min Allah. Alhamdulillah syukra wa lakal mannu fadla nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farrij 'anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana abwab al-fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika min ibadika as-salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ini mukaddimah risalah kita dah habis baca. Dah habis belum? Muka surat 3 ni. Belum Kita baru baca yang sampai amma ba'du tu kan. Baik. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ah ونفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله تعالى. هذا مختصر يتضمن نصيحة في آداب السير لا بد لكل من أراد رضا الله عز وجل من معرفته والاعتناء به، فإن جهله عدم انتباه إلى معانيه سبب لمزيد من الغفلة وقد يؤدي إلى الضلال من حيث لا يعلم. وضعته للتنبيه على الراغبين من الطلبة المليزين في انتساب إلى الطرق بغير الدراية كافية عن العلوم الشرعية وقبل مراعاة الصدق في القصد والتوجه، والله موفق وإليه المستعان وعليه التكلان. baik. Fahadha mukhtasar. Tuan Guru mengatakan ini adalah ringkasan. Bila disebut ringkasan mukhtasar, di sisi ulama ini kalimat mukhtasar kalimatnya saja mukhtasar, tetapi dia mengandungi ulum. Dia mengandungi ulum, maknanya luas perbahasannya. Kalau dia orang yang alim, dia membahas dengan Al-Quran, dia bahas dengan tafsir, dia bahas dengan ilmu hadis, dia bahas dengan tarikh, dia bahas dengan balaghah, dia bahas dengan apa dia?
peristiwa waqi'. Itu kalau orang yang sangat-sangat alim. Kita cuma membacanya sahaja. Jadi fahadha mukhtasar yatadammanu nasihah. Apa yang ada pada mukhtasar ini, dia ringkas tetapi cukup untuk seseorang itu menjadikannya panduan di dalam kehidupannya sebagai step, langkah demi langkah yang dia lalui. Mukhtasar ini adalah petunjuk kepada dirinya, sama ada dari kitab ini ataupun daripada kitab Bidayatul Hidayah ataupun kitab-kitab yang lain yang ringkas. Semuanya itu adalah panduan-panduan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dia dikarang oleh tuan-tuan guru, oleh para ulama, tetapi karangan mereka ini, susunan mereka ini yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak sama sekali menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang dikandungi ataupun apa yang ada di dalam kitab ini nasihat dan apa dia, nasihat yang mempunyai apa dia, adab seseorang itu menuju ataupun kembali ataupun menjadi seorang salik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendekatkan diri kepada Allah. La budda, yang tak dapat tidak bagi mereka yang ingin redha Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk daripada dia mengetahui perkara-perkara adab-adab tersebut dan langkah-langkah tersebut. Kerana apa? Disebutkan kerana sesungguhnya kejahilan ataupun tanpa mengambil peduli ataupun tanpa mengambil pedulilah ataupun mengambil sesuatu perkara itu adalah penting kepada makna-makna yang terdapat dalam kitab ini ataupun terdapat daripada petunjuk-petunjuk para ulama. Dia menjadi sebab bertambahnya kelalaian seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkatalah Habib Ali masyhur bin Hafiz bin Muhammad bin Salim bin Hafiz rahimahullahu ta'ala wasi'ah, Allah yarham Al-Habib Ali masyhur, seseorang apabila dia tidak menyibukkan dirinya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara tidak langsung waktunya sibuk dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, jika seseorang tidak menyibukkan waktunya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waktunya tersebut disibukkan dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah bagi mereka yang mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu siapa yang banyak mengetahui
dan beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini adalah orang yang alim. Dia ini adalah orang yang alim. Seperti mana saya pernah sebutkan, saya pun tak pasti saya sebutkan di sini ke ataupun di tempat lain. Sebab kitab ni ada 3 masjid saya pergi, jadi dah tak tahu dah. Seperti mana yang saya sebutkan di minggu yang lepas, apa dia? Alim tentang solat. Seorang habib yang arif billah ketika ziarah ke Mesir. Jadi pada ketika itu mereka ini di sana, para ulama, bila syekh yang hari-hari jadi imam tak ada, dia bukan main lantik macam tu. Dia jenis tak ada isi borang dulu apply, siapa ada kabel dia dapat. Sana tak ada. Kat sana tak ada macam tu. Penilaian orang alim ni, dia bukan siapa kabel dia kuat, kan? Berbeza di tempat-tempat yang lain. Kabel kuat, tak Fatihah tak betul pun boleh jadi imam satu. Fatihah tak betul pun jadi imam satu. Janji boleh apa dia? Boleh bawa tahlil, mandikan mayat, selesai. Sana tak ada. Kat mana ukurannya ketika nak dilantik setelah syekh tu tadi wafat, nak melantik Syekhul Azhar, nak jadikan imam solat, nak melantik, fikir macam mana nak buat. Jadi cara diorang isi borang, tulis siapa yang paling banyak tahu sunnah dalam solat, dia menjadi imam solat. Jadi ramai lah tulis. Ada yang 50, 10, 20, 30. Kalau kita yang tulis mungkin dalam kira-kira mungkin dapatlah 10, 15. Kalau kita lah. Syekh Al-Habib daripada Yaman, dia tulis berapa? 500 sunnah dalam solat. Alim. 2 rakaat solat kita ini mengandungi 500 sunnah. Menyebabkan masyayikh yang pada ketika itu akur, Habib ni perlu ke depan untuk jadi imam. 2 rakaat solat, 500 sunnah dihimpunkan. Jadi yang cerita ni pun guru kita lah, Al-Habib Syekh Al-Habib Hashim bin Salih bin Talib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia cerita ni, dia kata kita hitung takbiratul ihram kita sahaja lebih kurang 20 sunnah. Ni takbir Allahu Akbar, dikira satu-satu lebih kurang 20 sunnah yang ada. Kita tahu satu sunnahnya. Takbir itu wajib, angkat tangan itu sunnah. Alhamdulillah, itu pun dah syukurlah, tahu angkat tangan ni sunnah, kan? Tapi alimnya para mereka ini mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, lebih kurang 20 sunnah yang dapat dihimpun. Dia perincikan betul tentang sunnah. Allahu Akbar itu wajib, takbiratul ihram. Kemudian sunnahnya kena angkat tangan. Lepas tu bersamaan dengan telinga, bukan letak dekat telinga. Kemudian tak boleh tegak sangat, mesti longgarkan sikit. Berapa sunnah dah? Saat angkat dah sunnah, bersamaan dengan telinga sunnah, renggangkan, lembutkan sedikit sunnah, jarak-jarakkan jari jemari sikit sunnah, kan? Lepas tu kuatkan suara kalau kita imam tu sunnah. Banyak dikira. Itu baru takbiratul ihram. Jadi 500 sunnah dikira dalam solat sunat ni. Jadi kalau orang yang hafal, tahu banyak sunnah Rasulullah SAW, dia alim lah. Syarat dia beramal. Jadi di Hadramaut, perhitungan mereka seorang itu sebagai orang alim,
Bukan banyaknya dia cerita ilmu, tapi kuatnya dia menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, bila sebut sunnah, oh maknanya yang wajib. Macam mana? Ingat, bila sebut sunnah Rasulullah, dia termasuk yang wajib. Termasuklah. Kalau hukum sunnah lain, itu lain. Hukum sunnah lah lain. Tapi kalau kita katakan sunnah Rasulullah, maknanya perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Solat Rasulullah lakukan tak? Lakukanlah. Ada tak solat wajib? Ada. Itu termasuk. Kalau kita katakan hukum sunnah, itu cerita lain. Tapi ini maknanya bila sebut sunnah Rasulullah SAW, termasuklah lebih-lebih lagi perkara-perkara yang wajib. Mereka sangat-sangat teliti tentang sunnah Rasulullah SAW. Sebab apa? Bayanglah, orang yang hafal sunnah Rasulullah, pakai baju ada doa, alhamdulillahillazi kasana hadza min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu doa pakai baju. Buka baju ada doa. Masuk rumah ada doa. Keluar rumah ada doa. Makan ada doa. Minum ada doa. Berjalan nak pergi masjid ada doa. Oh, macam-macam. Nak tidur ada doa. Apa lagi? Minta maaf cakap, nak bersama dengan isteri pun ada doa. Itu yang happy sikit lah. Yang tak baik, bukan tak baik lah, maknanya tempat-tempat yang bagi orang yang bukan Islam tak ada ajar benda ni. Nak masuk bilik air pun ada doa. Keluar bilik air pun ada doa. Maknanya memang kita ni kalau ikut Rasulullah SAW, kita tak terlepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut jangan kita lalai kepada Allah, bukan bermakna kita kat masjidnya tak keluar-keluar. Bila sebut sentiasa mengingati Allah, maknanya segala gerak-geri kita, apa yang kita lakukan mesti sesuai dan bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Barulah kita tidak terlepas daripada berzikir kepada Allah. Sebab itu kita tidak heran orang kata ada ulama sekian 24 jam tak pernah lupa Allah. Memang betul lah. Sebab dia hafal sunnah Rasulullah SAW. Dia hafal. Dia bangun-bangun baca doa, ambil sugi. Kita tak ada. Bangun-bangun cari jam, tengok handphone dulu. Tapi para ulama sugi di samping dia. Sugi. Bangun-bangun terus sugi. Kita, kalau kita hitung kat Malaysia ni lah, kalau tak kat kampung ni, berapa kita yang bangun-bangun terus ambil sugi, pakai sugi? Mungkin tak ada. Mungkin ada. Saya pun tak buat. Bangun-bangun ambil sugi pakai. Sedangkan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasulullah ni ada yang berbentuk doa dan ada yang berbentuk perbuatan. Bila kita buat kerana mengikut sunnah, maknanya kita termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Menuntut ilmu pun adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang tersebut ingin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak mengetahui langkah-langkah yang dia lalui, maka dia boleh jadi tersesat. Berubah, bagus berubah dalam kehidupan, tapi tak mencari guru. Akhirnya berubah, akhlak tak berubah. Solat 20 tahun, yang dihafal surah Al-Ikhlas je. Al-Fatihah dia pun salah. Orang baca waladhdallin, dia waladhdallin. Dia beza kan, bunyi ujung ni macam sama, tapi dha dengan ba tu lain. Saya ada solat satu tempat lah, kalau saya sebut semua tahu, tapi saya tak sebut lah. Tapi saya terkejut, jadi imam tu dia baca walabolin. Wah, lain imam ni. Saya terus mufarakah kan. Jadi macam tu.
Kalau orang yang dah alim atau nak berubah, nak mendekati Allah, kena ada guru. Jadi guru tersebut yang membimbing apa yang pertama kita lakukan. Jadi kalau dia tak peduli benda tu, apa yang menjadi sababul limazid minal ghaflah, bertambahnya kelalaiannya. Solat tapi makan haram, solat kerjanya haram, solat mencuri, solat tak kisah pun benda-benda haram yang datang, masih rasuah lagi. Tak ada terdetik langsung kalau benda tu haram terjadi ke atas dirinya, dia tak heran. Dia tak heran. Jadi bila dia tak heran, apa yang berlaku? Waqad yuaddi ila dhalal, dan boleh jadi akan membawa dia kepada kesesatan. Boleh jadi membawa dia kepada kesesatan. Akhirnya dia bila dia dah sesat, kemudian dia tak tahu dia itu sesat, dia akan menyesatkan orang lain. Sebab itu kalau kita ni, sebab itu peringkat tahap orang yang paling tinggi ilmu dia rasa dia tak ada ilmu. Sebab apa? Menunjukkan apa? Dia masih mencari ilmu. Dia masih ingin mencari ilmu, dan ilmu tersebutlah dia merasakan diri dia tak ada ilmu, itulah adalah tahap seorang itu menjadi seorang yang alim. Maknanya dia menjadi orang yang dia merasakan diri dia tak ada ilmu ni, apa dia? Dia merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia tahu, semakin dia sedar banyak perkara dia tak tahu. Nah, itu faedah di antara faedah orang itu berilmu, dan semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia berilmu, makin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan dia orang yang sombong, bukan menjadikan dia orang yang jahil. Sebab itu masa kita di Hadramaut, ada seorang syekh. Saya minta izin minum air sekejap. Daripada Singapura. Orang panggil dia Syekh Abu Zaki. Syekh Abu Zaki dah berumur dah, lebih kurang 60 lebih lah umur dia, ataupun 50 lebih. Masa kita sampai, baru-baru sampai di Hadramaut, setelah setahun, dia Syekh Abu Zaki ni, dia ni prihatin dengan anak-anak Melayu. Walaupun dia belajar dekat sana, tapi dia pergi umur dia dah 40 lebih, dah tua dah. Dia dulu penjaga makam Habib Nuh di Singapura. Dia imam kepada Masjid Sultan kalau tak silap. Jadi dia pergi, dah tua-tua dia pergi bawa bini dia sana, duduk sana. Jadi dia setiap tahun dia akan kumpulkan pelajar-pelajar Melayu, pelajar-pelajar Malaysia ni. Sambut raya pun kat rumah dia, malam takbir tu semua kat rumah dia berkumpul. Jadi dia ni adalah sangat-sangat cintakan orang Melayu. Kalau nak tahu cerita rahsia-rahsia orang Melayu ni, memang nombor satu lah bagi saya buat masa ni lah. Sebab apa? Dia boleh bahaskan hubungan Melayu ni dengan Islam dan dengan Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bila dia cerita pun, kita pun rasa rasa seronok jadi orang Melayu. Itu Syekh Abu Zaki. Nanti kalau boleh carilah kat YouTube, dia terkenal. Jadi masa beraya di rumah dia setelah setahun, bila kita duduk di depan dia cakap apa? Alhamdulillah,
anak-anak Melayu kita yang datang belajar jauh-jauh daripada Malaysia, ada yang daripada Melaka, ada yang daripada Johor, ada yang daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita datang ke negeri Hadramaut ini, ke Tarim ini sama-sama dengan niat ingin menuntut ilmu. Alhamdulillah, hari ini saya nampak semuanya dah muka bodoh. Semuanya dah muka bodoh-bodoh. Wah, saya kata lain macam saya ni. Lain, jauh beza. Dulu datang awal-awal nampak semua pandai-pandai, cerdik-cerdik. Sekarang ni muka semua dah bodoh. Alhamdulillah. Kita pun boleh macam kita pun tergelak lah ke belakang. Apa sebab jadi bodoh ni? Rupanya dia jenis orang cakap berhikmah, kan? Dulu datang masing-masing bawa ego, masing-masing bawa sombong, berasa diri pandai. Tapi sekarang di bawah tarbiyah guru-guru, murabbi masyayikh, sedar diri. Alhamdulillah. Baru dia syarah sikit, kan? Tapi memang ada sebahagian orang ni, bila dia pergi satu tempat ataupun baru datang bekerja ke satu tempat tu, kan, dia ada satu perangai, aku boleh, aku tahu, kan? Padahal memang kita tahu, tapi kita rasa kita tu lebih tahu daripada orang lain. Tapi bila dia ada sifat rendah diri, dia akui, dia akan mengutamakan orang lain, kecuali bila perkara tersebut boleh merosakkan perkara tersebut. Dia mesti utamakan. Itu sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Isar, maknanya isar. Jadi isar ni apa dia? Kita utamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Contoh yang berlaku di kalangan para sahabat. Memang dari sudut syariat, apa-apa nak selamatkan diri kita dulu, diri kita dulu. Tapi untuk umat, untuk cinta kepada Rasulullah SAW, dia berbeza hukum. Sahabat ni peperangan, ni luka nak syahid. Seorang sahabat bagi air, tak apa, bagi sahabat aku dulu minum. Dia tengah haus ni, bagi dia dulu. Semua sampai air tersebut, sampai turn yang pertama tadi, dah syahid dah. Di hujung-hujung nyawa pun masih fikir nyawa orang lain. Kita sehat lagi kalau boleh dia mati dulu, kan? Sebab apa? Berebut jawatan. Baik, jadi waqad yu'addi ila dhalal min haitsu la ya'lam, tanpa dia sedari. Tanpa dia sedari. Sebab apa dia tak sedar ni? Sebab apa? Sebab dia ego, sebab dia sombong, sebab dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Ini dipanggil apa? Jahil murakkab. Dia punya kejahilan ni bertindih-tindih dah, sehingga dia tak sedar yang dia itu tak tahu. Dan ini adalah penyakit yang paling bahaya apabila apa dia menjadi wabak kepada seseorang tersebut. Sebab apa? Kalau kita bagi tahu dia yang betul pun, dia tak akan percaya. Susah dia nak terima. Sebab apa? Dia dah berpegang dengan kebodohan dia tersebut, dengan kejahilan dia. Tapi dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ini yang bahaya. Dan apa yang nak disampaikan dekat sini? Bahayanya seseorang apabila dia tak sedar dia adalah pendosa, sehingga dia menikmati dosa-dosa dia tersebut, sehingga dia tak merasakan itu dosa, sehingga terhijab hati dia daripada penyesalan, daripada rasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila dia tak rasa benda tu, dia tak rasa nak bertaubat, dia tak perlu pun nak rasa bertaubat. Sebab apa? Hati dia terhijab.
Sebab tak ada, dia tak menyerahkan diri dia ni untuk dibimbing. Jadi kita bila nak berubah, bila nak tingkatkan ilmu, nak tingkatkan iman, perlu ada guru yang membimbing. Kalau tak ada guru, tak ada ulama, tapi kita nak dibimbing, di samping kita mencari guru yang jauh-jauh, kita memperbanyakkan selawat. Apa kaitan selawat dengan tak ada guru? Apa kaitan selawat dengan tak ada guru? Para ulama mengatakan ini mujarab. Ini bukan jual obat. Ini mujarab. Biasa kita guna perkataan mujarab ni orang-orang jual obat. Sekarang ni mujarab ni maknanya dah dicoba, benda ni betul, dan benda ni yakin, pasti, la syakka fiha. Tidak ada keraguan pada salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah amalan yang ada kecacatannya, sama ada dibuat dengan sombong ataupun dengan riak ataupun menunjuk-menunjuk, tidak ikhlas, akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali selawat kepada Rasulullah SAW. Kecuali selawat seseorang kepada Rasulullah, Allah tidak akan tolak. Jadi para ulama mengatakan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syekhun liman la syekhalah. Guru kepada orang yang tak ada guru. Jadi kita kena memperbanyakkan salatu ala Nabi sallallahu agar kita sentiasa dibimbing oleh Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi sallallahu ni penghulu bagi segala orang yang bertakwa, penghulu bagi segala rasul, penghulu bagi segala nabi, penghulu bagi segala orang-orang yang alim. Semua ilmu aslu min Nabi sallam, asalnya daripada Nabi sallam. Nabi sallam mengatakan, bersabda, ana madinatul ilm. Nabi sallam ni gudang ilmu. Jadi kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallam, dan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi ni wafat, Nabi pun masih ada rahmat untuk kita. Jadi berselawat. Jadi selawat daripada Nabi sallam ni, Allah Subhanahu wa taala, man salla alayya marratan sallallahu biha ashra. Siapa yang berselawat ke atas sekali, ni Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan selawatnya sekali tadi 10 kali. Ulama mengatakan rahmat, selawat daripada Allah, selamat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat daripada Allah, dan satu rahmat Allah kepada seorang hamba mampu memasukkan seseorang itu ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jauh daripada guru, susah nak berjumpa, banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu, insya-Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lain ni cepat haus pula. Bukan, ni kuning-kuning banyak. Tak apa. Tak tahu, dia banyak abu. Bang, tak apa, panggil botol. Abu-abu. Lepas tu tekak lain-lain dia ni. Baik. Okay. Jadi begitulah orang yang tak sedar dengan kejahilan dia sesat, dan bila dia sesat, dia akan menyesatkan orang lain tanpa dia ketahui. Jadi apa tujuan tuan guru kita?
susun kitab ni, karang kitab ni, wada'tu litanbih, aku menulisnya, meletaknya untuk menjadikan peringatan ala raghibin, atas orang-orang yang ingin, yang suka ataupun yang nak, minat talabah maliziin, di kalangan para penuntut ilmu, orang-orang Malaysia, fintisabi ila turuq, di dalam mereka ini mengambil ataupun mencari tariqah-tariqah. Tariqah ni tarikat-tarikat lah, jalan, ataupun ada seperti tariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Rabbaniyah, banyak tariqah. Tetapi ada tariqah-tariqah yang betul dan ada tariqah-tariqah yang sesat. Dan bila sebut tariqah-tariqah ni, dia punya murabbi, ada mursyidnya. Jadi kalau seseorang yang ingin mengambil ilmu atau mengambil tariqah, ingin dibimbing oleh seorang guru, kebanyakan syekh tariqah ini ialah yang membimbing perjalanan rohani kita. Jadi kalau seseorang itu cari tarikat sahaja, tanpa bighairi dirayah kafiyah anil ulum syariah, tanpa dia cukup ilmunya tentang ilmu syariat. Contoh, pergi menuntut ilmu, nak dapat ilmu tariqah, tapi syarat kena bertapa dulu, dalam keadaan Fatihah pun tak betul, rukun solat pun tak ingat, minta maaf cakap, rukun mandi wajib pun dia tak tahu. Kan? Tariqah ni untuk kita kuatkan rohani, untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita rawat hati kita, banyakkan zikir kepada Allah, dibimbing. Tetapi kalau tak ada ilmu syariat yang mencukupi, akhirnya kita syok sendiri je, lalai. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, man zada ilman falam yazdad hunan, lam yazdad minallah illa bu'da, atau kama qala Nabi SAW. Hadis ni disebutkan, walaupun hadis ni dhaif, tapi dia masih boleh diguna untuk rujukan targhib dan tarhib, untuk mendorong kita, untuk kita didorong supaya berilmu, dan biarlah berilmu ini kita memberikan manfaat kepada diri kita agar kita menjaga amal, dan tarhib untuk mengingatkan kita supaya kita menjauhi perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Jadi siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah hidayah kepadanya, tak ada yang bertambah apa-apa ke atasnya daripada Allah SWT, melainkan dia ini makin jauh daripada Allah SWT. Pelik kan? Bertambah ilmu tapi makin jauh. Maksudnya apa dia? Bila seseorang itu bertambah ilmu, dia kena ingat ilmu tersebut bukan ilmu pengetahuan semata-mata. Dia mestilah ilmu dan amal. Bila ilmu dan amal tak cukup, dengan apa dia? Inilah manhaj, dipanggil Ali Ba'alawi, tariqah Ali Ba'alawi. Ali Ba'alawi ini tariqah Ahlul Bait ya Rasulullah SAW, tariqah para sadah Ali Ba'alawi. Kalau kita tengok dulu, macam di Kampung Hulu, ada satu makam di dalam masjid tersebut, di kawasan perkuburan depan masjid,
sebelah masjid ada dimakamkan di situ Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim daripada Syekh bin Nur, daripada Syair sana. Dia ni keturunan Habib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diorang ini pun ada tariqah, tapi tariqah mereka ini sangat-sangat mudah. Tariqah mereka apa dia? Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga khauf minallah, takut, maknanya takwa kepada Allah. Yang ketiga wara', yang keempat khauf, yang keempat ikhlas, ikhlas, dan yang kelima apa dia? Khauf tadi. Jadi ingat tu manhaj tariqah al-Ba'lawi. Yang pertama mestilah berilmu, yang kedua mestilah beramal, yang ketiga mestilah dia Allahumma salli ala Muhammad, ilmu, amal, kemudian ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, wara' dan ikhlas. Ilmu, amal, wara', ikhlas dan khauf. Ini manhaj. Jadi bila beramal, bila berilmu kena beramal, bila beramal kena wara'. Wara' ni yang berhati-hati daripada perkara yang syubhah, daripada perkara-perkara yang meragukan. Sebab apa wara' tadi? Sebab bila orang ni menjaga daripada perkara yang meragukan, pasti dia akan terjaga daripada perkara yang haram. Jangan kata makruh, dia jangan kata haram, yang makruh pun dia akan tinggalkan. Kemudian ikhlas lillahi wahda, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf, takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia mengandungi apa dia? Raja, mesti mengandungi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata kita takut, bila sebut ittaqullah, kita kena ingat ittaqullah, ini bertakwalah kepada Allah, kena jauh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf tadi takut kepada Allah. Tapi kita nak takut kita ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan kasih sayang dan rahmah. Inilah kehebatan, bezanya takut seseorang itu dengan makhluk dan takut seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Khaufuka, takutnya kamu daripada ataupun takutnya kamu kepada makhluk-makhluk Allah, menjauhkan kamu daripada mereka. Tapi takutnya kamu kepada Allah agar takutnya kamu kepada Allah akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Makin takut kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Makin takut, makin dekat kepada Allah. Makhluk makin takut, makin jauh. Makin takut, makin jauh. Itulah beza makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini peringatan kepada pelajar Malaysia. Belajar nak ambil tariqah boleh, tapi pastikan ilmu syariat kita jaga. Sebab apa? Tidak akan tertegaknya seseorang itu, tidak akan menjadi seseorang itu orang yang bersifat mahmudah ataupun orang itu seorang yang bertasawuf, melainkan orang tersebut mematuhi dan memahami ilmu syariat. Sebab ilmu tasawuf ini tidak akan melanggar ilmu syariat. Dan kalau kita nampak macam melanggar, jangan kita terus menghukum. Kemungkinan ilmu kita tak tercapai.
Faham ke tidak? Jadi kita diingatkan, sebelum kita mencapai ilmu-ilmu tasawuf, kena memahami ilmu-ilmu syariat. Sebab apa? Kalau kita ada ilmu tasawuf sahaja, menyebabkan bukan kita dekat kepada Allah, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu syariat ini adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak dekat kepada Allah, kita meninggalkan ilmu yang utama mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ilmu syariat itulah juga ilmu tasawuf. Sebab apa? Nak beramal kena ikut syariat. Bukan ilmu tasawuf ni solat dia cara lain, solat dia sama, tetapi hati berbeza. Jadi tasawuf ini adalah ilmu yang kita perlu beramal, bukan ilmu yang kita bercakap-cakap tentang ilmu-ilmu makrifat. Jadi ada di satu tempat, minum lagi mic ni tak tahu macam tarik kita punya keringkan tekak lah. Masya Allah. Jadi ada seorang ni dia suka sangat cerita Nur Muhammad, makrifah ini, makrifah tu, apa ni, kita akan duduk bersama rijalul ghaib lah, macam-macam. Jadi dia ni suka cerita-cerita. Dah dia cerita dengan seorang syekh ni, dia lepas tu memang takdir Allah pula dia menginap di tempat syekh ni, tidur dekat situ mungkin dalam seminggu lebih. Dia cerita dengan syekh, akhir syekh tu cakap apa? Kau betul ma'rifatullah, tahu ma'rifatullah. Dia cerita. Tapi dia kata orang ma'rifatullah ni tak pernah tinggal qiyamul lail. Aku tengok kau tak qiyamul lail pun. Subuh pun aku yang kejut kau. Jadi mana ma'rifatullah yang sebenar? Jangan kata qiyamul lail, subuh pun aku kejut engkau. Malu. Jadi kalau orang yang memahami ilmu syariat, ilmu tasawuf ini kan, macam para habaib, para sadah, dia didik kita dengan ilmu syariat. Waktu yang sama ilmu syariat tu dia jadikan tarbiyah untuk kita menjadi orang yang bertasawuf. Sebenarnya ilmu tasawuf ni lebih adalah untuk menjaga hati. Menjaga hati. Jadi itu peringatan kepada kita ataupun pelajar-pelajar masa waktu tersebut nak ambil tariqah, mesti mendalami ilmu-ilmu syariah. Kemudian apa dia? Kemudian, dan sebelum mereka benar-benar telah memelihara kejujuran dalam maksud dan tawajuh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kadang-kadang nak ambil tasawuf, nak orang nampak dia ni ahli sufi, dengan jubah, dengan serban dia, Masya Allah. Tetapi hukum ambil wuduk tak tahu. Hukum ambil wuduk tak tahu. Ambil wuduk pun salah. Bukan merendahkan, tapi kita, penampilan orang tasawuf ni adalah penampilan orang alim. Jadi kita kena hati-hati. Kita beramal dengan sunnah ni, kita beramal ni sebagai kita mengikut sunnah, tapi jangan terlalu kita ikut penampilan ulama-ulama yang hebat. Bahaya. Bahaya. Kita hanya sekadar pakai biasa, pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai serban, dah cukup. Banyak lagi sunnah-sunnah yang mudah kita tak buat. Sugi kita tak pakai. Sebelum bangkit masa daripada tidur pun kita tak baca doa kadang-kadang. Masuk bilik air pun terlupa. Doa makan pun setelah makan pun lupa. Jadi susah. Kita jangan
tasawuf ni dia bukan ilmu kena ikut pakaian syekh tu macam syekh besar dengan jubah dia besar, serban dia Masya Allah kan. Kita bukan nak mengata orang yang macam tu, tetapi bahaya bagi orang-orang yang tahap hati mereka tu tak sampai macam tu. Bahaya. Sebab apa? Baguslah pakai penampilan yang sangat luar biasa. Kita ingatkan syekh besar betul dah, tetapi Masya Allah dicaci maki orang, mengalahkan orang yang jahil. Dia ada satu tak tahulah kalau ada pengikut dia sini. Saya tak berani nak kata dia sesat ke atau apa, saya tak tahu. Tapi dia ni hati-hati kalau jumpa orang ni. Hati-hati. Tapi sebab live tak saya sebut dah, saya tak sebut dah, bahaya. Nanti saya pula kena ban. Tapi orang ni sangat-sangat bahaya. Dia mencari pengaruh luar biasa, dan dia punya pengikut-pengikut dia pun di kalangan orang-orang kaya. Dan dia ada post baru ni, siapa yang tak buat zikir itu dia saman 2.5 juta. Dia akan saman. Dia adalah, tapi dia ni orang ni bahaya. Dulu selalu datang Melaka. Dia datang Melaka ni sewa satu rumah besar dekat Pulau Besar tu. Orang tu masa tu dia tak tahu, ingat dia ni orang soleh lah, ulama, tapi dia habis, dia maki hamun orang dalam ceramah dia. Dia marah-marah biasa tak apa, ni marah, menganjingkan, membabikan, mengibliskan, mensyaitankan, habis semua orang dia maki. Itu mungkin dia terlepas, ini dia mencarut pun Jadi apa, kita nak jadi contoh kepada yang baik, tapi kita sendiri pun su'ul adab dan su'ul akhlak. Dia maki itu bukan biasa-biasa. Tuan-tuan guru pun dia maki, mufti pun dia maki. Jadi dia bahaya. Jadi kalau saya tak sebut nama dia lah, kalau korang pergi masuk kuliah dia, jumpa orang macam tu, jauh-jauh lah. Jauh-jauh. Memang nampak saya pertama kali jumpa, tapi tak pernah jadi pengikut dia lah. Saya jumpa dia, saya ingat pun syekh besar. Saya pergi salam ni, cium tangan. Lepas tu membohong lagi pun ada. Saya jumpa dia, saya kata tadi, saya cakap Arab lah, saya ingatkan dia orang Arab, rupanya orang sini. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rupanya orang Malaysia, tapi muka dia muka Arab lah kan. Saya cakap Arab dengan, tapi rupanya dia pun tak pandai cakap Arab, tapi dia faham sikit-sikit lah. Dia kata dia daripada Madinah. Betul, daripada Madinah. Saya pun cerita kawan-kawan. Sekali kawan kata, apa ni aku dulu ikut dia ni, sesat lah, habiskan dia orang. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada yang terserempak dengan dia, hati-hati. Jadi saya tak sebut nama dia, korang tuan-tuan pandai-pandailah tapis ilmu. Cari. Sebab tu kita ni hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesa dengan keluarga Rasulullah SAW. Sebab keluarga Rasulullah SAW ni, dia tak ada bagi kita ilmu berat-berat. Kau jaga solat fardu secara berjemaah awal waktu, jaga solat witir, jaga solat duha, jaga wirid-wirid lepas solat. Wirid-wirid lepas solat ni luar biasa pahala dia. Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Itu apa dia? Siapa mati hari itu, insya-Allah takkan masuk neraka. Jadi wirid lepas solat ni jangan main-main. Jangan main-main. Jangan kita terus bangkit saja. Baca wirid lepas solat. Ini tariqah ahlul bait. Ajak kita berilmu dan beramal sedikit demi sedikit. Siwak, pakai siwak. Tak ada pun berat-berat. Bersedekah pun sikit-sikit. Kan? Jadi dia ilmu, tariqah ni tariqah beramal. Jadi ahlul bait, ahli Ba'alawi punya tariqah macam tu. Membaca wirid Al-Quran. Kalau pergi Yaman, apa yang bagus? Satu masjid ni lepas maghrib baca Quran. Dah ada yang tak menghafal pun Al-Quran.
Daripada dia kecil sampai janggut dia dah putih, tak pernah duduk menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran dah hafal. Sebab apa? Tiap-tiap hari halaqah lepas masjid dekat Masjid Ba'alawi, hari-hari, dan setiap seminggu khatam Al-Quran. Jadi jemaah diorang ni satu masjid tu berbulat macam ni, baca Al-Quran satu-satu. Jadi orang tua ni bukan dia je, ramai lagi berpuluh tahun macam tu sampai dah hafal Al-Quran. Sampai dah hafal. Dan Quran diorang dahsyat, bukan macam kita cantik. Diorang nampak tak cantik tapi hafal. Kita nampak cantik tapi tak baca. Diorang tak cantik tapi Masya Allah, sampai nak terkoyak-koyak lah, nak tercabut, nak buka pun kena hati-hati. Sebab apa? Takut tertanggal. Dia kalau tanggal, dia boleh tahu nak letak mana. Kita kalau tanggal, nak cari mana nak letak ni. Yang tak kenal huruf Arab, habislah. Lepas tu kita ni membaca ikut safhah, satu helai dua helai. Dia tak ada. Dia ada tanda-tanda dia dah, dekat mana dia berhenti. Jadi seminggu sekali buat majlis khatam, seminggu sekali buat majlis khatam. Meriah masjid-masjid dia dekat sana. Meriah. Masya Allah. Kita seminggu sekali Yasin, seminggu sekali Yasin, tak berubah-ubah. Tapi Alhamdulillah lah, sana seminggu sekali khatam Quran, seminggu sekali khatam Quran. Khatam pun hari bila? Hari Kamis juga. Hari Kamis subuh, sebelum subuh. Seminggu sekali buat khatam Quran sebelum subuh. Pukul 2 baca, dari pukul 2 baca. Sebelum subuh tu, dalam pukul 3.30 macam tu, atau pukul 4, dah sampai ad-duha, berhenti, kumpul semua, baca ad-duha sampai an-nas. Lepas baca, lepas khatam, tak, dia solat subuh dulu. Lepas tu sambung ad-duha tadi, ad-duha sampai an-nas. Lepas tu baru ceramah, baru ada majlis taklim. Tapi insyaAllah lah, Alhamdulillah lah, kita ni seminggu sekali Yasin pun tak apalah. Tapi kalau boleh upgrade, sini ramai, buat grup khatam Quran masjid, seorang satu juzuk, seminggu sekali buat berkumpul majlis khatam Quran. Alhamdulillah. Buat macam tu dah senang. Apa dia? Man dalla ala khairin falahu ajr mithl kafa'ili. Contoh pengurusi, kita buat majlis khatam Quran satu masjid ni, semua daftar, seorang satu juzuk, sebulan sekali pun tak apa, seorang satu juzuk. Siapa yang ajak tu dia beruntung, dia baca sejuzuk je, tapi pahala dia 30 juzuk. Faham tak? Jadi untunglah pengurusi kalau diarahkan tu. Jadi sebulan sekali buat majlis khatam. Cubalah kita buat sikit-sikit. Kalau boleh buat sikit lagi. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla jualah dapat menyampaikan maksud penyusunan risalah ini. Maknanya wallahu muwaffiq. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat memberikan taufik, yang membantu, yang membantu melaksanakan ataupun menyampaikan apa yang dimaksudkan. Kita mungkin faham macam ni, apa yang kita baca, apa yang kita nampak, mungkin kita faham, tapi hakikat yang sebenarnya Allah lebih memahami. Kita rasa yang kita nak sampaikan maksud kita macam ni. Mudah-mudahan dapat manfaat, tapi manfaat lebih besar daripada Allah itu lebih hebat. Jadi dengan harapan Allah jadikan kitab ini manfaat kepada diri sendiri dan manfaat kepada para pembaca dan yang belajar. Kemudian dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah saya memohon pertolongan, dan terhadapnya sahajalah segala sandaran. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi itulah, apapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, jangan lupa setelah kita berdoa kita iktiraf, kita mengakui kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada apa-apa yang mampu kita lakukan melainkan apa yang dikehendaki dan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan sebab apa? Kita ini berjalan di atas takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kaya macam mana pun, miskin macam mana pun, alim macam mana pun, orang jahil ataupun biasa tak ada ilmu macam mana pun, semuanya menyandang dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita meningkatkan ilmu dan amal dan wara' kita dan ikhlas dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kita ini orang yang memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang yang lain. Sebab apa? Disebutkan Rasulullah sallam, apa dia? Al-khalqu kulluhum mi'anullah. Seluruh makhluk ini adalah di bawah jagaannya Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Maka tak ada benda yang paling penting melainkan kita menjadi contoh yang terbaik. Sebab apa? Nabi adalah contoh yang terbaik. Jadi nak kita jadi contoh yang terbaik, kita kena mengikuti, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kurangan kita, namun dengan sifat kesempurnaan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukupkan kekurangan kita dan mengampuni segala dosa kita, menutup segala aib kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita minta kepada Allah agar Allah jadi berikan cinta kita ini cinta kepada Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wallahu alam.